tak faham lah. Ayuh, stres lah. Kenapa stres sangat, Dik? I tak faham lah, Ma. Yang ni I tak faham. Apa ni? Ni perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sebelum merdeka dan juga selepas merdeka. I tak faham. Mim, Ibu tunjuk satu video untuk lebih memahamkan tentang sistem pendidikan sebelum merdeka dulu. Boleh? Jom. Kita pernah perasan tak, kalau dalam politik ataupun dalam isu-isu semasa, kadang-kadang disebutkan tentang sekolah vernacular. Sebenarnya apa sekolah vernacular ini? Okey, sekolah vernacular ni sebenarnya sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Contohnya kalau kita sekolah orang Melayu, kita menggunakan bahasa Melayu, sekolah orang Cina menggunakan sekolah Cina, sekolah orang India menggunakan bahasa Tamil. Jadi, sekolah vernacular ni sejarahnya dah beratus tahun dekat negara kita. Sebelum kedatangan penjajah, kita orang-orang Melayu belajar di pondok-pondok dan tempat pengajian dan sebagainya. Tetapi setelah kedatangan orang British ke tanah kita, sekolah vernacular mula ditubuhkan oleh pelbagai kaum untuk memberi pendidikan yang berunsurkan daripada barat untuk rakyat-rakyat tanah Melayu ketika itu. Sekolah vernacular yang pertama ditubuhkan pada tahun 1815, iaitu Persatuan Mubalik Cina yang mana datang daripada London ketika itu. Mereka ingin menubuhkan sekolah vernacular Cina sebab masa tu orang Cina dekat dekat tanah Melayu, dekat Malaya masa tu dah ramai. Jadi mereka memerlukan pendidikan, dan apabila ditubuhkan pada tahun 1815, masa itu kebanyakan orang Cina tidak boleh lagi fasih berbahasa Melayu. Jadi mereka mengambil guru-guru daripada tanah besar untuk datang ke sini mengajar anak-anak mereka, dan juga silibus dan buku daripada sana juga. Jadi orang-orang Cina ketika itu mempelajari budaya mereka, bukannya kawasan tanah Melayu, bukannya sejarah tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1855, sekolah vernacular Melayu ditubuhkan di Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang? Sebab Pulau Pinang merupakan tempat yang terawal yang maju, sebabkan British datang ke tanah Melayu, dia masuk Pulau Pinang dulu, dan dekat situ ditubuhkan sekolah Melayu Gulugor, seingat saya, pada tahun 1855. Tapi terhadnya sekolah Melayu ni hanya kepada sekolah rendah saja. Dia tak ada sekolah menengah sebab kita kekurangan guru. Sama juga dengan orang Cina, mereka hanya takat sekolah rendah saja. Kemudian lewat sikit pada tahun awal 1900 barulah sekolah vernacular India ditubuhkan, yang mana ditubuhkan di sekitar estate yang mana ramai golongan India dekat situ. Tapi kelemahan sekolah India, mereka ini sangat daif, dan mereka mengambil juga silibus daripada negara mereka sendiri dan bukannya daripada negara kita. Jadi sekolah vernacular sekarang ni ada ke tidak kat sekolah kita? Ya, sekolah vernacular sekarang masih lagi wujud. Selalunya sekolah vernacular ni selalu dimomokkan oleh pemimpin-pemimpin politik ataupun pertubuhan mana-mana pertubuhan yang mengatakan sekolah vernacular ni penyebab golongan rakyat Malaysia tidak bersatu sesama kaum. Kenapa? Sebab di sekolah vernacular Cina mereka menggunakan bahasa Cina, di sekolah vernacular Tamil menggunakan Tamil, dan Melayu. Jadi orang Cina, orang Tamil dan orang Melayu, mereka tidak berinteraksi antara satu sama lain secara kerap. Jadi ini dikatakan faktor kepada kurangnya perpaduan dalam kalangan rakyat di negara kita. Tapi sekiranya sekolah vernacular dimansuhkan, pemimpin-pemimpin daripada orang Cina dan juga orang India kebanyakannya menolak sekolah vernacular dimansuhkan kerana mereka mengatakan budaya mereka akan dihapuskan ataupun akan dipinggirkan dan sebagainya. Dan mereka juga sebenarnya meminta, mereka kata kalau dijadikan satu aliran, sekolah agama pun tak perlu ada. Jadi saranan saya sebagai rakyat kepada mana-mana pihak, sekiranya kita ingin memperjuangkan sekolah satu aliran yang untuk menggantikan sekolah vernacular, kita harus memastikan satu jawapan yang tetap dalam menjaga kepentingan orang Melayu dan juga tidak meminggirkan kepentingan orang Cina dan juga orang India. Faham tadi? Ma, saya faham. Tapi boleh tak Ma terangkan lebih dalam tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sebelum merdeka? Boleh, Dik. Sebelum negara kita mencapai kemerdekaan, pendidikan tanah Melayu di bawah kuasa pentadbiran penjajah Inggeris tanpa berpandu apa-apa falsafah dan juga dasar. Waktu tersebut, negara kita mematuhi sistem pondok dan juga sistem sekolah vernacular yang sangat terkenal. Oh, begitu ke? Saya pernah dengar tentang sistem pendidikan vernacular tu. Ada sistem pendidikan vernacular Melayu, vernacular India, vernacular Cina dan juga Inggeris kan, Mak? Ya, pandai adik.
Betul, sekolah vernakular ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pengajaran dan pembelajaran. Seperti mana yang adik kata tadi, bahasa Tamil digunakan oleh orang India iaitu kita hanya digunakan oleh sekolah tersebut sahaja, dan juga sama juga kepada bahasa Cina dan juga bahasa Melayu. Sekolah ini wujud kerana sebelum mencapai kemerdekaan, kita tidak bersatu padu seperti mana sekarang. Sewaktu itu, sekolah vernakular ditubuhkan oleh penjajah kita. Oh, begitu ke, Mak? Teruskanlah, Mak. Baiklah sayang, bagi sekolah vernakular Melayu pula, sekolah hanya didirikan untuk anak bangsawan sahaja. Perkembangan sekolah vernakular Melayu memberikan kekurangan guru Melayu. Pada masa tersebut, banyak sekolah tutup kerana perempuan tidak memberikan pergi ke sekolah, adik. Dan juga sekolah vernakular Cina pula ditubuhkan oleh penyebar agama dari Persatuan Mubalik London. Sekolah vernakular Cina menggunakan bahasa Cina dan Mandarin sebagai bahasa pengantar. Masyarakat Cina berusaha memajukan sistem pentadbiran sekolah bagi memastikan warisan budaya bahasa mereka terus berkembang di negara asing. Oh, begitu ke, Mak? Mereka tidak membenarkan perempuan untuk belajar pada masa itu, Ya. Oh, bagaimana pula dengan sistem pendidikan vernakular Tamil dan juga Inggeris? Bagi sekolah vernakular Tamil sangat terhad kerana masyarakat India yang tinggal di ladang kurang berminat untuk mendirikan satu sekolah kepada mereka. Bukan itu sahaja, pelajar yang mendaftar di sekolah juga sangat rendah bilangannya. Hal ini menyebabkan kekurangan infrastruktur, bahan pembelajaran, buku latihan, buku rujukan dan juga tenaga pengajar juga tidak mencukupi pada masa itu. Manakala sekolah vernakular Inggeris pula didirikan di kawasan bandar oleh penyebar agama Kristian. Pada masa itu, pihak Inggeris, pihak yang menjajah kita, mengambil inisiatif mendirikan beberapa free school dan pelajar dari semua kaum dibenarkan masuk ke sekolah itu, adik. Wah, bestnya sekolah-sekolah vernakular ni. Tapi, Mak, sekolah vernakular ni tidak sesuai untuk pendidikan masa kini kan? Sebab mereka tidak memupuk perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum kan, Mak? Ya sayang, sekolah vernakular ni tidak sesuai sekarang. Bukan sahaja sekolah vernakular, sistem pendidikan pondok juga wujud sebelum merdeka. Apa tu sistem pendidikan pondok pula? Sebenarnya, sistem pendidikan sebelum merdeka bermula dengan sistem sekolah pondok. Sekolah pondok merupakan sebuah institusi pendidikan tradisional Islam yang mana diamalkan di Indonesia dan juga selatan Thailand. Sistem ini ditadbir secara tidak formal oleh ilmuwan agama Islam. Pendidikan berlaku di tempat-tempat ibadah seperti surau, madrasah dan juga lain-lain. Pendidikan ini diberikan kepada pelajar yang terdiri daripada golongan dewasa lelaki dan juga golongan perempuan tanpa mengira had umur. Wah, saya suka. Sistem pendidikan pondok ni sangat seronok. Mungkin suasana ini terbaru kepada generasi ini. Baiklah Ilham, Ibu rasa anda faham jelas sangat tentang topik ini. Baik, Mak. Terima kasih banyak-banyak. Saya faham sangat, Mak. Sama-sama, Dik. Ibu gerak dulu ya. Ya, Mak. Terima kasih. Baik. Okey, sekarang dah selesai tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sebelum merdeka. Apa pula tentang laporan ni? Hari itu kita telah belajar tentang laporan kan? Sekarang mari kita lihat dengan terperinci tentang laporan sebelum merdeka. Pertama sekali kita ada Penyata Barna 1995, ianya jawatan kuasa yang diketuai L.J. Barnes ditubuhkan pada Ogos 1950 bagi mengkaji sistem pendidikan di tanah Melayu, mencadangkan semua sekolah vernakular Melayu,
Cina dan Tamil dibubarkan serta digantikan dengan satu sahaja sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan. Dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di peringkat sekolah rendah serta bahasa Inggeris pada peringkat sekolah menengah dan ke atas. Semua murid diberikan pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 bulan. Seterusnya adalah laporan Fenbu. Pada tahun 1951, satu jawatankuasa ditubuhkan oleh kerajaan bagi mengkaji kedudukan sekolah Cina dan diketuai oleh Dr. W.P. Fen dan Dr. Wu Tae-yao. Cadangan laporan Barnes ditentang oleh masyarakat Cina kerana menganggap bahasa ibunda mereka akan tergugat sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulum adalah berdasarkan latar belakang tempatan. Bukan itu sahaja, ini juga menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas, dan ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu. Akhir sekali, kita akan lihat Ordinan Pelajaran 1952. Pada September 1952, satu jawatankuasa penasihat pusat telah ditubuhkan bagi mengkaji laporan Barnes dan laporan Fenbu. Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajar 1952. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Pelajaran selama 6 tahun dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah dilaksanakan Sekolah Kebangsaan yang dibincangkan oleh Barnes. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. Ordinan Pelajar 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana tentangan masyarakat Cina dan India, kekurangan kewangan dan ancaman pengganas komunis. Itu saja tentang laporan sebelum merdeka. Okey, sekarang jom kita pergi cari kakak untuk tanya tentang perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka. Jom. Mana kakak? Tu kakak. Hai kakak, apa khabar? Kakak busy ke? Ya, saya khabar baik. Ya, memang saya memang saya bukan macam you. Alah, apa ni kakak? Saya nak tanya pasal ni. Pasal apa? Saya nak tanya pasal perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Kakak tahu ke? Kan selalu cari kakak untuk cari macam kan ada internet. Ada internet, tapi kakak yang best, yang bagi penjelasan yang bagus sangat. Oh, so adik kena belanja saya. Bolehlah kak, I akan belanja aiskrim potong. Boleh je. Jom saya bagi tahu. Adik tahu ke bila negara kita mencapai kemerdekaan? Tahu kakak, negara kita dapat merdeka pada tanggal 31 bulan 8 57. Ya, kita dapat merdeka pada tahun 1957. Pada masa yang sama, sistem pendidikan juga digantikan. Sebab sebelum merdeka, kita ada sistem pendidikan apa? Sistem pendidikan vernakular. Ya, sistem pendidikan vernakular dengan sistem pendidikan hukum. So, negara kita merancang untuk menggantikan sistem pendidikan tersebut atas kesedaran tentang perlunya sistem pendidikan yang sesuai untuk sebuah negara merdeka untuk lahir satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Raza 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Sistem pendidikan selepas merdeka merangkumi 5 akta, iaitu merentasi 5 tahap. Yang pertama, Akta Pendidikan 1996, Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979,
Laporan Amiruddin Baqi 1964, Akta Pendidikan 1961 dan akhirnya Laporan Rahman Talib 1960. Oh, panjangnya proses tu kakak. Memanglah, tukar sebuah sistem pendidikan bukan sesuatu yang mudah. Jangan risau, kakak akan jelaskan secara ringkas. Baiklah kakak, teruskan. Fokus pada apa yang kakak bagi. Yang pertama ialah Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 adalah undang-undang di Malaysia yang mengatur sistem pendidikan negara. So, ini ialah undang-undang yang mengatur sistem pendidikan negara kita. Akta ini menetapkan dasar-dasar pendidikan termasuk jenis-jenis pendidikan, kewajipan pemerintahan dalam menyediakan pendidikan dan hak-hak pelajar. So, dasar ini termasuk 3 aspek. Okay? Selain itu, akta ini juga mengatur aspek seperti pendaftaran sekolah, pengelolaan institusi pendidikan dan perlindungan terhadap hak asasi pelajar. Tujuannya adalah untuk memastikan akses kepada pendidikan berkualiti bagi semua lapisan masyarakat dan untuk memajukan pembangunan modal insan negara. Oh, begitu ke? Jadi, akta ini merupakan asas bagi sistem pendidikan kan kakak? Ya, betul. Okey, sekarang saya teruskan dengan laporan kedua, iaitu proses kedua. Seterusnya, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet ini dikenali sebagai laporan razak yang ditujukan untuk meneliti dan mencadangkan langkah-langkah dalam memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia. Oleh itu, laporan ini mencadangkan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pendidikan yang berada sebelum merdeka. Okay? Jawatan kuasa ini menekankan pentingnya pendidikan teknik dan vokasional serta mempromosikan penguasaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan. So, selepas proses ini, wujudnya bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan. Laporan tersebut juga menggariskan perlunya meningkatkan kualiti guru dan memperluaskan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Cadangan-cadangan dalam laporan ini berperanan penting dalam membentuk dasar pendidikan negara yang seterusnya. Oh, sekarang saya faham kakak. Sekarang saya jelas bahawa laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan juga laporan razak itu adalah sama. Ya, bagus. Baiklah adik, seterusnya laporan Amiruddin Baqi 1964. Laporan Amiruddin Baqi 1964 ini juga dikenali sebagai laporan pendidikan. Ini merupakan hasil daripada jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk menilai dan mencadangkan reformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Laporan ini menekankan pentingnya pendidikan untuk pembangunan negara dan menggariskan pelbagai aspek termasuk pengajaran dan pembelajaran, latihan guru serta kokurikulum. So, selepas laporan ini baru wujudnya kokurikulum, sistem pengajaran dan pembelajaran serta latihan guru. Dia juga mencadangkan penekanan kepada pendidikan yang menyeluruh dan seimbang dengan tujuan untuk melahirkan individu yang berilmu dan berakhlak. Laporan ini menjadi panduan penting dalam merangka dasar pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Yang seterusnya ialah Akta Pendidikan 1961. Akta Pendidikan 1961 adalah undang-undang. Inilah undang-undang yang pertama kali mengatur sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Akta ini adalah bertujuan untuk memastikan pendidikan yang adil dan berkualiti bagi semua masyarakat serta menetapkan dasar-dasar pendidikan yang menyeluruh. So, kita boleh dapat lihat perbezaan sebelum merdeka dan selepas merdeka daripada ini. Sebab sebelum merdeka ada sekolah vernakular yang tidak memupuk perpaduan kan?
So, selepas merdeka, mereka memberi pendidikan yang adil dan berkualiti bagi semua masyarakat tanpa mengira kaum. Selain itu, akta ini juga mengatur pendaftaran sekolah, tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan pendidikan dan perlindungan hak-hak pelajar. Seperti yang saya maklumkan dalam akta sebelum ini, Akta Pendidikan 1961 menjadi asas bagi perkembangan sistem pendidikan di Malaysia yang seterusnya. Oh, begitu ke tak? Faham. Tapi, bagaimana pula dengan pengubahsuaian sistem pendidikan tamat? Proses ini tamat dengan laporan Rahman Talib 1960. Ini merupakan laporan terakhir dalam mengubahsuai sistem pendidikan selepas merdeka. So, laporan ini adalah dokumen yang paling penting yang dihasilkan oleh jawatan kuasa yang ditugaskan untuk menilai dan merangka dasar pendidikan di Malaysia, iaitu satu jawatan kuasa ditubuhkan untuk menilai sama ada sistem pendidikan selepas merdeka yang dirancang ini adalah berfungsi atau tidak. Laporan ini mengidentifikasikan pelbagai masalah dalam sistem pendidikan. Antara cadangan utama laporan ini adalah pendidikan kebangsaan memperkuatkan identiti kebangsaan dan perpaduan melalui pendidikan, iaitu menyesuaikan kurikulum agar lebih sesuai dengan keperluan masyarakat dan perkembangan negara. Seterusnya, menekankan penguasaan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris dan juga mendorong pengembangan pendidikan teknik dan vokasional untuk memenuhi permintaan pasaran kerja. Oleh itu, dalam sistem pendidikan pada masa kini, ianya merangkumi kurikulum, co-kurikulum, bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris dan juga pendidikan teknik dan vokasional. Baiklah kakak, jadi proses-proses ini menggantikan sistem pendidikan penjajah kepada sistem pendidikan yang lebih maju untuk menyatukan negara kita kan kakak? Ya, so Ifta faham kan tentang sistem pendidikan selepas merdeka? Faham. Itu saja. Terima kasih kakak. Nanti I belanja kakak aiskrim potong ya. Okey. Okey, bye.